اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 8, baris yang ke-18 daripada atas. Muka surat 8, baris yang ke-18 daripada atas. Muka surat 4, baris yang ke-18 daripada atas. Muka surat 8. Muka surat 4, baris yang ke-18 daripada atas. Kita lambat sangat gerak, kita lakoh muka surat. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 4, baris yang ke-18. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikan segala yang segala yang wajib dan segala sifat yang wajib pada hak Tuhan kita Jalla wa Azza, dan barang yang sifat yang mustahil atas Tuhan kita, dan barang yang harus baginya bagi Tuhan kita Ta'ala yang maha tinggi. Maka wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikan segala yang wajib pada akal, mengetahuikan segala sifat yang wajib pada akal. Maka wajib pada syarak ni atas tiap-tiap mukallaf ni, wajib pada syarak ni tafriq huraian daripada yang terdahulu, yang mana permulaan agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahawa mengetahui akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajiblah atas wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab permulaan agama adalah mengenal Allah dengan bahawa mengetahuikan segala sifat Allah dan sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, maka wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan sifat-sifat Allah, sama ada sifat wajib ataupun sifat mustahil ataupun sifat yang harus. Kemudian permulaan agama mengetahui segala yang membawa kita kepada mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu mengetahui akan sifat-sifat Rasul pula. Sebab permulaan agama mengenal Allah, itu permulaan agama. Kemudian nak bawa kita kepada mengenal Allah adalah Rasul. Maka kita wajib juga mengetahui akan sifat-sifat Rasul. Sebab Rasulullah yang bawa kita kepada mengenal Allah dengan mengetahui akan sifat Allah. Kemudian kita nak mengenal Allah ni, yang membawa kitanya adalah Rasul. Jadi kita kena kenal Rasul juga dengan bahawa kita mengetahui akan sifat-sifat Rasul. Jadi permulaan agama mengenal Allah, mengenal Rasul dengan bahawa kita mengetahui akan sifat-sifat Allah dan mengetahui akan sifat-sifat Rasul. Kemudian kita tanda molek
dalam kitab Faridatul Faraid ni, apa makna mengenal Allah? Mengenal Allah ini adalah pegangan yang putuh, pegangan yang putuh yang menepati hak wakil. Kemudian pegangan tadi ini terhasil daripada dalil, itu dipanggil makrifah. I'tiqad yang putuh yang mengenai akan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian i'tiqad yang putuh kita ni dapat daripada dalil. Ini makrifah. Mana apa ni? Mana i'tiqad yang putuh, pegangan yang kejam, itu makrifah. Kemudian kita jangan lupalah pulaknya, kita bicara ini adalah bahagian iman, yang mana terdahulu agama, komponen dia, bahagian dia ada 3. Islam 1, iman yang kedua, yang ketiganya ihsan. Kemudian pembicaraan, maudhu' pembicaraan dalam kitab Faridatul Faraid adalah pembicaraan iman. Jadi kita nak cara bab iman dan sekarang ni. Jadi apabila kita bicara bab iman, kita jangan lupa terdahulunya takrif iman. Takrif iman dengan bahawa membenar hati akan membenar hati akan perkara yang dibawa datang oleh Rasul. At-tasdiq bima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-tasdiqul qalbi, membenar hati dengan perkara yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya apa? Perkara yang Nabi bawa datangnya adalah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman membenar hati akan segala perkara yang Nabi bawa. Hak Nabi bawa ni banyak. Yang pertamanya adalah berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hak ni hak ketika Nabi menyampaikan agama di Mekah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman at-tasdiq qalbi, membenar hati. Kemudian pergi kepada rukun iman, percaya akan Allah dengan bahawa mengaku putus di hati akan Allah Subhanahu wa taala. Sampai yang keenam, percaya akan qada dan qada dengan bahawa mengaku putus di hati akan qada dan qada daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu iman. Ni kepercayaan kita. Sama juga pergi kepada makrifah. Makrifah pun pergi pada pembicara iman lah. I'tiqad yang putus. Ini bicara dalam ilmu tauhid. Pembicara bab iman, pembicara bab makrifah adalah pembicaraan berkaitan dengan pegangan. Ini pegangan di i'tiqad kita. Pegangan di i'tiqad kita. Kemudian pergi kepada syuhud ke dalam tu, jangan lupalah pembicaraan ihsan. Kemudian pembicaraan ihsan naik pula kepada maqam ihsan, maqam muraqabah, naik pada maqam musyahadah. Mana maqam musyahadah? Ka'annaka tarahu, seolah-olah Nabi kata engkau melihat Allah, melihat dengan basirah. Itu maqam ihsan, maqam musyahadah. Itu makrifah khasah, makrifah awliya. Ni kena letak molek ni. Ni bicara di sini, ni bicara di sini, kena letak molek. Kena letak molek. Macam sebut berulang kali lah, salah letak pun orang. Sekarang ni orang yang menyampaikan agama, ialah macam kalau kita latar belakang ada bagai-bagai. Ada yang berlatar belakangkan pondok pun ada juga. Berimejkan pondok pun ada juga. Tapi dia campur aduk antara pembicaraan iman dengan maqam ihsan. Dia campur aduk antara pembicaraan makrifah permulaan agama dalam kitab tauhid kita dengan makrifah khasah kemuncak agama. Makrifah khasah kemuncak agama. Campur aduk antara dua tu. Itu memang punoranah lah. Campur aduk seumpama tu, yang nyata mereka bukan mursyid dalam pembicaraan makrifah khasah, makrifah awliya,
dalam pembicaraan tasawuf hakikat, tapi yang parahnya tak luluh lagi hak makrifah permulaan agama, hak ni hak fardu ain. Tapi terkadang berimejkan pondok, latar belakang pun daripada pondok. Dia gini je lah, ni susah juga pondok ni. Susahnya kat mana mereka bukan macam sekolah. Sekolah ni boleh tahu dia belajar tu berapa tahun, sebab dia ada CJ dia. Kalau sampai tahap ni belajar lama mana, dia ada tahun. Adapun kita belajar di pondok, duduk 40 hari pun duduk pondok juga, duduk setahun pun duduk pondok juga, duduk 10 tahun pun budak pondok, duduk 20 tahun pun budak pondok dipanggil. Jadi kalaulah kita tambah tua nak jadi budak semua hidup pondok lah. Walaupun tua pun dipanggil budak pondok, tak akan jadi tua, jadi budak semua. Yelah, di jalan pondok Sembuh, hak daripada hak zaman dulu tu, siapa dia berkahwin, siapa pun nak cucu duduk situ lagi. Hak kata muni dah habis-habis budak. Budak apa? Budak pondok. Tapi cuma nak ceritanya pondok ni dia tak ada. Maknanya keluar surat apa semua, dia belajar setahun ke, 3 tahun ke, 5 tahun ke, 10 tahun ke. Kemudian tahap pemahaman dia, penguasaan ilmu dia tahap mana. Dia tak ada lah, dia tak ada jenis makbul ke, jayi, jidang ke, tak ada tu. Tak ada. Dia tak ada peperiksaan. Hak sekolah tak ada peperiksaan dia tu. Ada hak A campur A B tu dia hak sekolah. Keluarlah jayi jidang tu semua. Jadi boleh kita tahulah dia ni ilmu dia tahap mana, sebab dia kelulusan dia setara mana, kemudian bidang dia apa. Tu kalau orang sekolah. Orang pondok dia tak ada waktu. Tak, dia tak ada. Malaikat kita hanya tahu latar belakang pengajian-pengajian gitu je. Bukan secara bersurat, secara kalau sekarang ni bersijil boleh bubuhkan dinding atau ada sijil dia. Ada gambar pula dia terima ijazah apa semua. Kan gitu? Ada gambar terima ijazah apa semua. Atau orang sekolah dia mudah. Orang pondok ni payah. Kemudian tadilah hak belajar mungkin belajar sama-sama 10 tahun. Belajar sama-sama 10 tahun. Tapi penguasaan ilmu dia tak sama. Walaupun sama-sama 10 tahun, tapi ada orang yang cepat, ada orang yang lambat sikit pemahaman dia. 10 tahun pula ada yang rajin, ada yang kurang rajin. Sopang bahasa, kurang rajin. Tak kata malah, kurang rajin. Ada yang kurang rajin. Sebab di pondok dia tak ada nama kedatangan. Macam kita duduk belajar ni lah, ada tak panggil nama muajir ni akad tangan, muajir ni akad tangan ada? Tak ada lah ni. Tak ada apa nama kedatangan, tak ada. Kalau datang bulat tau, kalau tak datang dia pakah gitu, tak ada. Lepas tu mana bebas. Hak wajibnya kalau tak pergi saja kena hukum majmu'ah. Hak tu tambah sekali subuh. Hak tu kena hukum. Hak tu akan ada rondaan. Tu kena hukum. Tapi belajar gitu kan. Hak setengah-setengah pondok tadi kok dia punya peraturan dia lah. Ada jemaah para, tapi kalau pondok tu dah besar, orang dah ramai, dia gitu je lah, kodak-kodak je lah. Sebab yang nak menjaga, yang nak meronda tu pun dia nak kena belajar juga. Dia bukan tak ada kerja, kodak tu je. Ada setengah-setengah pondok time kuliah di masjid, dia padam habis karang. Karang ditutup habis. Tak ada karang. Bila tak ada karang, tak ada kipas lah. Bila tak ada kipas, panas. Tak ada masalah. Dia kunci pintu, dia duduklah panas dalam tu pun. Tak ada apanya. Ada masalah. Ambil selipar, buat dalam pondok, kunci kat luar, kabak kat tikat, senyap duduk dalam tu. Panas pun tak apa. Tak ada. Dia bukan. Dia tu nak cerita. Jadi kalau kata 10 tahun, sama-sama 10 tahun, kita tak nak kata lagi. Kemudian pondok ni sendiri biasalah. Dia ada berlebih kurang. Hak ni sini
lebih sangat di dalam bidang ni. Ni sini lebih dalam bidang ni. Dia gitu. Faham tak? Dia tak sama pula. Ada setengah-setengah pondok pengajian, tauhid dia ada, hak asas-asas ada. Tapi mana ni? Huraian yang dalam tu ada pondok lain yang lebih menonjol. Dia gitu. Jadi hang jadi masalah ni kadang-kadang waktu tu beri rakaman tu dia sebut dia duduk pondok juga. Kemudian memang email pondok, tapi di bawahnya campur aduk. Campur aduk antara ceritaan pegangan kita ni hak dalam pembicaraan makrifah pulang agama dengan ceritaan hak makom. Jadi kita ni kena cermaklah kita orang mengaji ni biar kita faham molek. Makrifahnya apa? Pegangan yang putus ni pegangan ni. Dia kata pegangan putus tapi tidak menjiwai, tidak merasai, tidak turun di lubuk hati, tak panggil pegangan. Itu karut. Pegangan kita macam sekarang lah. Kita berpegangan kita macam sekarang. Kita mengaku putus di hati akan malaikat. Contoh, Raqib dan Atid. Nah, kita pegang kejap di akidah kita. Ada malaikat Raqib dan Atid. Kita ingat tak? Turun tak di lubuk hati kita akan kewujudan Raqib Atid. Ni selama duduk congok dalam masjid ni. Ingat tak? Raqib Atid ada kanan kiri ni. Ingat? Ingat? Dok ingat. Sebelah tu kawan kita. Sebelah tu kawan kita. Ada? Ada tak diingatan kita Raqib Atid? Tak ada. Tapi kalau tanya di i'tikad, kita percaya tak kewujudan Raqib Atid? Percaya setara mana tu? Percaya sikit-sikit ke percaya yang putus? Percaya yang putus. Lepas tu apa dah ingat? Dia kata percaya pegangan lain, ingatan lain. Ada? Hak tak simple. Sama juga di kita ni, setiap saat di kita ni adalah perbuatan Allah. Bukan gerak diam tubuh badan kita. Bukan bangun duduk kita. Ni, setiap saat ni. Organ kita berfungsi, Allah yang buat. Darah kita bergerak mengalir, Allah yang buat. Setiap saat. Ni, kita duduk tak terbalik, Allah yang buat. Kita nampak terang, Allah yang buat. Kita dengar jelas, Allah yang buat. Saat kita hidup ni Allah yang buat, bukan nafas yang buat, bukan udara yang buat. Itu pegangan kita. Segala-gala qada dan qada Allah. Ingat ke tak? Tak ingat. Satu lain antara pegangan dengan ingatan. Kalau kata berpegang mestilah menjiwai tu bundulah, bukan tu bukan. Kemudian nak menjiwai, nak merasa inilah ikut dia, berzikir bersama dengan dia, barulah boleh menjiwai. Bukan tauhid di akal saja, tauhid mesti menjiwai ke dalam. Bukan di akal saja, kita pun bunyi gitu kita pun turut dia. Ni jadi macam-macam ni. Macam-macam terbabit dengan aliran yang terpesong. Kadang-kadang jadi tak betul, jadi isim. Ni. Jadi isim, jadi tak betul. Sebab apa ni? Dia sudah jadi guru yang tidak mursyid yang bawa. Akhirnya terpaksa pergi hospital lah, buat rawatan lah. Jadi anak dia jadi bengong, dah duduk tepi jalan, tahan kereta tu, tahan kereta ni, jadi bengong. Jadi bengong lah. Jadi tak betul. Ini mari mana apa semua ni. Tapi macam mana nak tu balik payah. Sebab dia sudah tak ada orang lain dah. Pergi ngaji lain lah orang sambung dah. Tak ada orang lain, tak ada dah. Guru dia je. Tak ada dah. Lepas tu nak sendik macam mana kalau nyakit gitu, payah dah. Sebab apa jadi nak gitu kan? Kita nak makrifah hak menjiwai. Bukan makrifah di akal, tauhid di akal tambuh. Tu tak ada siapa Tuhan tu. Kita nak ni kan jadi puca. Yang pertama, dia tidak boleh membezakan antara makrifah permulaan agama syariat kita dengan makrifah hak kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tidak atur pula jalanan syariat ni. Ini kita cerita permulaan agama. Mengenal Allah, mengenal Rasul.
Kemudian kita nak memastikan kita sah ke-6 rukun iman. Kemudian kita nak memastikan pula sembahyang puasa kita berpandukan kepada ilmu. Ni semua ni. Ni pun cerita permulaan ni. Kau tu nak sapah nung. Kau tu terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila dia tidak membezakan antara makrifah permulaan agama dengan makrifah kurniaan Allah tu. Satu, kerana dia pun kena ambil habis zauk sampai ke dalam. Ikut saya lah. Kita akan bagi zikir ribu-ribu. Awak akan meresap sampai ke dalam. Dia bagi. Tapi kita hak makrifah permulaan agama baru je nak ngaji. Ini baru makrifah permulaan agama ni bukan kata sempurna ke-6 rukun iman dak lagi ni. Nak pergi pula pada sempurna ke-6 rukun iman. Di masa sama kita nak pastikan pula sembahyang kita tu dengan ilmu tiang agama. Kita nak memastikan pula kita ketaatan kita sampai ke batin. Dengan taubahnya, dengan khaufnya, dengan zuhudnya, dengan syukur, dengan sabar, dengan tawakul, dengan ikhlas, dengan redha dengan qada Allah. Tu nak pergi pula tu. Nak memastikan bahawa hati kita tidak ada riak, ujub, takabur. Tu asas agama tu. Kalau hak tu pun tak ada. Tapi dia tinggal tu, dia nak ambil faham tak? Sebab apa? Sebab makrifah tauhid ini tak jadi lagi ni. Tak kenal Tuhan lagi, nak siapa hak nu? Nak siapa hak nu kan? Makrifah pulma agama pun cukar cemaki, semayabang pun cukar cemaki, ba'il mutasawwif fardu ain pun cukar cemaki. Lepas tu nak pergi ikut mana? Ni dia pun orang ni. Jadi payah kita sebenarnya tak cerita panjang tu. Kita orang awam ni kita kemah syariat kita. Patut ni kadang-kadang ni orang yang sekarang ni kan sama juga benda dunia pun. Orang duduk nu pelawu atas kayu. Macam-macam. Piramid apa panggil? Apa panggil? Hok nak cepat kaya tu lah. Kaya. Sedikit demi sedikit bila nak kaya, sedikit demi sedikit gitu. Bila? Ni. Kita buat keluar 1,000, seminggu boleh berapa, sebulan boleh berapa. Pesen mana? Pesen apa ni lah. Siapa yang kena tipu ni? Bukan orang kampung yang kena tipu ni. Orang standard. Orang kampung mana ada duit. Orang kampung ada duit. Orang bandar-bandar. Orang kerja tinggi-tinggi kena tipu. Nyata dah tipunya. Tubik pula syarikat lain. Syarikat lain pula tubiknya. Lepas tu dia pun kata, hak syarikat awak masuk hari tu memang bohong, dia kata. Hak saya tak gitu. Kena tengok atas pak hari tu juga tukar nama. Tukar kunci hak lain pula. Kena tipu pula sekali lagi. Ni pesan ni lah. Tapi benda dunia nampak kena tipu. Nampak bengkerak. Bengkerak siapa jadi sasar pun ada. Daripada pakai kereta siapa aku bergam, akhirnya pakai basikal, akhirnya basikal pun digi kat share minyak nak isi minyak. Jadi bengong tau. Tapi nak ceritanya hak ni tertipu dunia. Kita boleh nampak. Kita boleh nampak mu ni kat lagi kena tipu. Siapa kesedang memang kena tipu sungguhmu. Nampak? Tapi kalau tertipu agama, orang cerita Gajah Rimau tidak akan dah. Sebab dia sudah sedarah sedaging ni. Dia sudah sedarah sedaging. Ni dia nak sedarah sedaging ni kena beringat. Sebab sedarah sedaging yang sebenar, alhamdulillah. Sedarah sedaging yang terpesong tak jadi dah. Walaupun dia buat macam dah pun tak jadi dah. Payah. Dia terbabit dengan hak tak semayabang lah. Hak kata makrifah, hak sesat jelas-jelas sesat semayabang tu, tu senang kita kira. Hak payah nak kira ni, semayang tak tinggal tapi ilmu tak ada. Hukum tak semayabang juga sebenarnya. Tapi payah nak kira sikit. Tapi kalau dia cerita bab makrifah semayang waktu pun tak, tu senang kira. Ada.
Ni. Mai waktu pun dok Jumaat pun dok. Berubah kemudian. Saya bawa dia ziarah satu tuan guru. Bukan bawa dia sebenarnya. Cuma kebetulan saya nak pergi ke tempat tu, dia pun ada urusan. Jadi kita pergi sekali lah kata. Pergi sekali. Sebab dia ada urusan. Saya nak pergi ziarah Tok Guru, dia ada urusan. Pergi sekali. Lepas balik tu, Tok Guru ada tanya hak kawan tu. Dia kata, Ustaz Wan sayang orang tu. Gelap dia tu. Sesak dia tu. Tok Guru tadi gitu. Dia kata orang tu gelap, hitam, sesak. Sebab apa situ? Dia tak tinggal lagi hak karut lama dia. Tapi Zahir dia semayang dah. Zahir dia semayang dah. Dulu memang tak semayang. Main duk main anjing gitu, tapi makrifah sama ni mula. Tapi dia kerjaan tu kita dia bertaubat dah lah. Nasihat dia pun semayang, dia apa semua. Kena-kena tak buang habis. Sebab dia makan dalam. Dia sedar daging. Dia kata kenapa Ustaz Wan tu berkawan orang seumpama tu. Kita bukan berkawan, cuma satu jalan nak pergi. Jadi saya nak singgah tu, dia singgah sekali. Dia kata jangan kata dia. Dia tu gelap tu, hitam, sesak. Ada. Ni hak semayang bang dah ni, dah. Kadang dia jadi tik imam sebab dia orang ada ngajuk agama juga asal. Tapi dia terpesong kemudian dia asal ngajuk agama, kalau agama. Lepas tu dia jumpa guru hak tak semayang bang. Dia bukan tak semayang bang daripada asal, bukan. Asal kalau agama Molek, dia tak semayang bang tengah tu. Lepas tu tinggi di situ. Tak semayang bang Jumaat pun dah pun budak ni. Tapi kemudian tu orang kata balik semula pada semayang. Duduk sejak surah mula. Dia tu imam dah ngaji agama juga. Dia tu imam dah ngaji sekolah agama. Dia tu imam pun semua. Okeylah kita kira. Kena-kena dia tak tinggal. Sebab dia makan dalam. Itu contoh. Ada. Dia sebati, sedaging. Waktu kita kena cermat. Bab nak perjalanan tariqah punca rohani kena cermat. Tapi kita tak mau cerita waktu kita nak cerita bab syariat kita. Nak cerita bab syariat. Tertipu. Dia tertipu tak di bab perjalanan, memang payah. Tertipu hak dunia saning tu, dah tu nampak. Tapi kenapa ditipu berulang-ulang? Sebab dia punya ceramah tu. Lepas tu bukti ada. Tengok tu dia. Kaya tu, banyak mana sebulan dia masuk. Hak orang tengah tu lah. Kaya. Kan gitu? Tak ikat royak ni jadilah. Kena tipu nanti. Hak tu tipu itu. Kita ada pengalaman dah. Kita pun nak kena tipu, kita ada pengalaman, tak akan kena tipu dah. Sedap dia cakap. Memang dia kena tipu dah. Habis banyak ni dah duit. Tapi saya ada pengalaman. Orang tak ditipu dah saya. Kena tipu pula. Mana? Tak ada cerita ni. Dia orang bodoh ke? Tak. Orang cerdik. Kata macam mana kena tipu? Dia nak cepat kaya. Dia nak cepat kaya. Ni jenis sedikit bila nak kaya. Gopoh. Ini sama lah. Bila nak sampai ke Tuhan? Dia nak cepat lah. Tapi orang ni tak nampak. Sesak ni tak nampak. Hak tertipu dunia, bankrupt boleh bangkit kembali. Hak tu boleh nampak. Sebab tu salah satu dari sifat mazmumah dalam kitab Ihya Ulumuddin ada sifat istijal, gopoh. Kita gopoh. Kita balik kepada hukum, mana kita ada peningkatan, kita balik pada hukum mana hak wajib pada kita. Hak wajib pada kitanya akidah kita biar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemah ke 6 rukun iman. Hak ni permulaan. Kemudian semayang bang pekoh kita comel. Bukan semayang bang adat. Kemudian masuk ilmu tasawuf pula. Yang pertamanya adalah taubah. Itu yang pertama. Taubah dan kita Ihya Ulumuddin Mazali mengatakan taubahlah adalah permulaan jalan bagi orang yang nak berjalan kepada Allah. Salih. Permulaannya taubah. Tempat pemilihan dan penyaringan. Pemilihan dan penyaringan. Faham tak? Penyaringan untuk mendekatkan diri dengan Allah muqarrabin adalah taubah. Itu tempat penyaringan. Ni syariat ni syariat.
Tapi kalau taubah pun tak ada, belajar fardhu ain pun tak ada, mari-mari insaf daripada semayang bang pun tidak, akidah tak menahan, semayang pun tak cukup lagi, tak apa. Kita berzikir dulu. Ada jalan berzikir dulu. Lepas tu macam mana ni dengan belajar-belajar ni? Tu sambil. Itu bukan. Itu jalan yang terpesong. Tidak ada. Kewajipan tidak ada sambil-sambil. Tidak ada sambil-sambil. Sebab kita banyak perkara yang kita nak belajar, yang kita nak amal, yang kita nak bertaubat, banyak perkara. Tapi tak ada. Taubah tak ada. Taubah dia tinggal semayang tak ada. Taubah dengan puasa, dia beramal aja. Dia buat amal sunat. Dengan zikir tu sunat. Amal sunat dilakukan tanpa bertaubat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terima macam mana dia rasa macam naik tinggi. Itu adalah kelibat daripada syaitan, tipu daya. Faham tak? Ini kata kena tu ni. Jangan dia benda ni tak boleh nak teh. Ada setengah-setengah orang tak apa ustaz. Saya nak teh. Saya nak terah masuk tengok macam mana. Dan kena payah dah lah. Dia nak teh. Tu kena belajar molek dulu. Kita nak comel syariat, kita kena belajar molek. Bila kita nak naik setangga lagi tarekah, kita kena belajar dulu, biar kenal dulu tarekah sebenar tu mana. Yang bakal lopak-lopak gitu. Tapi kita sekarang ni nak kena kenal dari syariat tu molek. Hak ni hak wajib kitanya. Kalau kita syariat kita tinggal jember pada tarekah, kita sudah menafik, membelakangkan syariat. Kita duduk dalam dosa besar dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak, saya berzikir dalam keadaan malaikat catat dosa besar, mengekali jahil fardhu ain tauhid, mengekali jahil fardhu ain fiqh, mengekali jahil fardhu ain tasawuf, serta dosa besar akidah salah, dosa besar semayang salah, dosa besar riak, ujub, takabur, berlapis-lapis. Setiap saat malaikat catat dosa besar, kita berzikir. Lepas tu kita kata kita ada maqam. Faham lah. Tapi orang duduk sapatahan ni, kita cerita buat syariat dia jebeh je. Wah ni. Bila nak dapat Tuhan? Main duduk sifat 20, duduk ngaji bab air, bab tayammum, bab wudu, bab hiknipah. Aja bab hiknipah, tuang hiknipah tak ada dah. Lepas tu bila nak sapa ke Tuhan? Tak belajar bab rukun niat, rukun qiyam, rukun Fatihah. Duk belajar bab syarat nak jadi makmum. Duk belajar hak tu. Bilalah. Lepas tu duk belajar bab taubah, bab ikhlas, bilalah. Ni golongan yang gopoh orang panggil. Dan kita Minhaj Mazali, golongan yang gopoh ni adalah golongan yang mudah diperdaya oleh syaitan. Lepas tu kita macam mana? Kita berjalan mengikut garis syariat. Satu. Orang tamu syariat ni, dia mudah-mudah je. Tu ulama tauhid kata gitu. Tu ulama fiqh gitu tu. Tu ulama tafsir gitu tu. Dawak, saya sufi. Dia ngaku. Tu hak jalanan usul ni ulama mutakallimin tu ulama tauhid, fiqh lah, itu tafsir lah. Kita dak nang sufi, dakwa dak mengaku. Gimana? Cuma yang kita nak peringatnya biar kita beza molek. Permulaan agama dengan kemuncak. Kita cerita bab permulaan biar tahu makrifah ni apa. Kita nak mengajar tauhid bukan setakat di pegangan, kita nak masuk ke lubuk. Ke lubuk hati, bundur lah. Tak ada orang ajar tauhid seumpama tu hak tauhid guru yang mursyid. Nak masuk di lubuk hati ni, hak tu bab syariat clear. Lepas tu amal-amal sunat. Mana amal sunat? Semayang sunat ratus-ratus rakaat. Baca Quran sehari, 2 hari, 3 hari khatam sekali. Berzikir berselawat ribu-ribu, belah-belah puluh ribu. Ni hak akan bawa kita kepada lubuk hati, kepada sir. Sebab kita ni, hati kita qalbun fuadun lubun, lepas tu sirrun, sir. Ni. Di hati ni ada beberapa peringkat. Qalbun, lubun, fuadun, apa lagi? Dia ada 5-6 peringkat. Akhir sekali sampai ke sirrun. Kat dalam. Tu nak masuk ke dalam tu. Tu daripada amal-amal sunat. Amal sunat lama mana ni? Sebenarnya sunat ratus-ratus rakaat ni, ngaji Quran 2-3 hari khatam sekali ni.
Bukan khatam setahun sekali. Bukan kata khatam Quran. Quran pun butuh huruf ni. Ni dia khatam sekali ni sepanjang masa. Quran di dada mereka. Lama mana tu? Serah pada Allah. Ada belah tahun, ada puluh tahun. Ini sampai ke lubuk hati. Jadi tiba-tiba kita nak ajar tauhid, bukan setakat di akal, bukan setakat di ilmu, di pegangan, kita nak masuk lubuk hati. Bundu lah. Kita bukan nak ajar tauhid seumpama tu. Kita nak ajar tauhid untuk makrifah kulan agama, untuk sah ke enam rukun iman. Di masa sama kita nak melengkapkan syariat fiqh tasawuf fardu ain kita. Kemudian amal kita tu, dia jalan mudahnya kalau kita dapat didikan yang sempurna. Itu jalan bukan jalan mudah. Jalan agama tak ada mudah. Tapi jalan yang kita kata kok mudahlah, taklah macam kita ni kena balik daripada ABC semula. Mana jalan mudah? Kalau kita dapat didikan yang sempurna daripada ibu bapa kita sebelum kita balik. Ini hak jalan mudah. Akidah fardu ain tauhid akidah beres sebelum kita balik. Bab fiqh beres ayo ngaji dah. Tasawuf fardu ain beres ayo ngaji dah. Bila ni? Sebelum daripada kita balik. Siapa ajar? Mak ayah kita ajar dalam tempoh 7 tahun 8 tahun daripada umur 7 sampai umur 15. Kemudian kita balik dalam keadaan berakidah. Kita balik semayang dengan ilmu. Kita balik dalam keadaan hati perut kita bersih. Tak ada sifat-sifat yang mazmumah. Sebab kita dapat ilmu agama yang suci ni pada masa kita masih lagi suci. Masa kita belum ada catatan dosa lagi sebelum kita balik. Kita pun balik, kita pun jaga agama. Akidah kita jaga, semayang kita dengan ilmu. Hubungan kita dengan manusia, bak harta ke, bak maruah ke, bak diri manusia ke, bak apa pun kita nak kuasai. Sebab kita kemas dah ilmu fardu ain kita dan kita jaga amal. Lepas tu kita beramal macam biasalah. Mengaji fardu ain dah dah beres dah. Kita beramal, naik umur 30, naik umur 40, naik umur 50. Oh, nak memperbanyakkan amal sunnah. Tak payah ngaji dah, tak payah dah beres dah tu. Senang kan? Tapi ni nak kena ngaji pula lah. Jalan mana kamu nak pilih ni? Nak pilih jalan tariqah, kena ngaji pula dalam bidang tariqah. Nak kenal hak mana tariqah yang sebenar. Bukan dakwa dia. Ini syekh tariqah, ini syekh tariqah. Ada syekh tariqah, ilmu agama syariat tak ngaji dulu pun tak apa. Biarlah sifat 20 dak reti, akidah dak reti lagi pun, mayat ikut lagi pun tak apa dah. Syekh beri dah kata dia. Tu tak ada, tu bukan syekh sebenar. Syariat kemudian bukan. Kita nak kenal hak sebenar. Kita kena berdalami pula tariqah. Syariat tak payah. Kita beres dah sebelum balik. Senang. Nak taubah daripada dosa besar meninggal sembahyang puasa. Tak ada. Kita tu terjaga dah. Waktu terjaga dah. Sembahyang puasa terjaga dah. Tak ada tinggal-tinggal. Sembahyang puasa pula dengan ilmu. Sembahyang puasa pula dengan ikhlas. Tak ada riak wujud takabur, kita kena molek dah. Sebab kita dapat ilmu sebelum umur 15. Senang kan? Tapi bila kita mai kisah umur 30, 40, 50 ni, kita duduk dalam zulmah. Dosa besar kita dengan Allah start daripada umur 15. Ada ni. Ni biar kita kenal diri. Kita berasa macam, bayangkan kita balik dan kadang akidah tak pernah belajar. Pegangan macam mana? Dua dosa di situ. Yang pertama, dosa besar mengekali jahil fardu ain tauhid. Yang kedua, dosa besar berpegang dengan akidah yang salah. Tu akidah yang dosa besar tu. Kalau akidah kafir, kainat makhluk ibekah dengan tabi'i, dengan semula jadi pisau memutuskan, semula jadi api menghanguskan. Itu kafir ijma' ulama, tak ada cerita dosa dah tu. Kita berpegang perkara jadi secara sekaligus je, secara tumpang turuk je, secara panggil sekali arung. Betul Allah yang menggerakkan tangan kita. Tapi tangan kita bergerak, maka jari cacing yang ada jari kita bergerak. Jadi tangan kita bergerak, Allah gerakkan. Lepas tu cincin di jari kita bergerak. Siapa yang gerakkan? Allah gerakkan. Tak payah Allah gerakkan.
Lepas tu bergerak tu. Dia bergerak hanya tumpang turuk tangan yang digerakkan oleh Allah. Jadi cicing bukan Allah yang menggerakkan. Bukan. Hanya tumpang turuk dengan tangan jari yang Allah gerakkan. Itu kafir ijma' ulama. Bukan dosa besar tu. Hak dosa besar ni macam berpegang perkara jahat, bukan qada Allah. Itu dosa besar. Hak jahat bukan datang dari qada dan qada Allah, itu dosa besar. Kenapa dia berpegang akidah dosa besar ni? Kerana dia jahil ilmu fardu ain ahli-sunnah wal jamaah tidak kenal. Itu dosa lain. Dia berpegang dengan akidah perkara jahat bukan datang dari qada dan qada Allah, itu dosa besar akidah. Hak dosa besar tak mengaji ilmu akidah fardu ain, itu dosa besar lain. Ada ni. Ini. Dalam keadaan bila ni orang malaikat catat daripada umur kita balik. Sebab bila kita balik, kewajipan belajar tu, kewajipan berakidah yang sebenar sudah naik atas zimmah kita, atas batang tekak kita sendiri. Kita kena belajar segera bila kita balik. Sebelum tu kewajipan atas ibu bapa. Sekarang kita balik, kita bertanggungjawab atas diri kita sendiri. Mana? Mari keinsafan, tak mahu belajar tauhid, tak mahu apa, nak pergi beramal gitu. Nak pergi kok mana? Kita ni parah kadang-kadang. Bukan akidah dosa besar. Bergerak cicing, Allah yang menggerakkan. Bukan tumpang turuk. Aduh, Allah sudah menggerakkan tangan. Cicing duduk situ pakai automatik. Yalah. Allah menggerakkan. Tidak Allah. Dah, tak payah Allah. Dah. Yang dia berada di jari kita kan. Maka bergeraklah. Allah gerakkan. Tidak. Lepas tu bergerak tumpang. Automatik sekaligus sekali arung dengan tangan yang Allah menggerakkan. Tu kafir ijma' ulama tu. Itu bukan kecil-kecil. Dalam keadaan kita balik dah, kita semayang. Semayang kita mana ilmu taharahnya? Mana ilmu hak syarat rukun semayang mana? Tak ada. Itu dosa besar kita kerana jahil ilmu fardu ain semayang. Semayang betul ke tak? Tak. Itu dosa besar amal pula. Itu hak bab fiqh tasawuf pula. Mereka nak catat dosa besar kerana jahil dalam bab ilmu, kerana pegangan salah amalan, salah zahir batin. Mereka catat dosa-dosa besar. Siapa umur 30, siapa umur 40, mari keinsafan. Belajar tak ambil. Pakai nak beramal dengan zikir-zikir gitu. Nak gimana? Ya tak apalah. Syekh dia kata nanti hak ilmu tu sambil-sambil. Tak ada bohong je, tak ada sambil-sambil. Tak ngaji dah pada tu. Bukan tak ada ngaji, orang mengajar pun dia bosan. Oh, hak tu je. Duk mengaji ba'ai, mutlak, musta'ma, musyammah. Tu je, tak ada hak lain. Yang air pahit, belana kona. Belajar apa kan? Oh, kondek lah kelah tu. Air mutlak, air musta'ma. Dah kita. Takkan kita tengok kita. Oh, ba'ai. Kita lakoh. Lakoh ke mana? Baca je lah. Boleh kondeng dalam kelas. Kondeng ke kawan dia duduk sebelah. Hak kawan dia tu hak ngaji sama. Dia mari dengar kali dia kondeng. Nak kata kan ni. Belajar ba'ai dah habis-habis. Ni dia tak berhim lagi. Sebab dia berasa macam dia tinggi dah. Tanya bak taubah qada semayang. Mu dulu semayang, mu qada kedau. Dia tak reti pun qada semayang. Betul? Kalau kata dalam kitab fiqh haram dosa tu fiqh. Fiqh dia kata tu. Dah awak kita sufi. Senang dakwah sekarang. Dia sebenarnya kalau kita ngaji dulu tak ada, kita faham je hak ni syariat. Lepas tu hak dulu hak tarekah tu orang kan berkenaan je. Tuan-tuan guru. Kita dengan tuan guru pun kita takkan minta dengan mereka amalan mereka yang beri. Kalau kita minta mereka marah. Oh, duk tanya bab amal sunat. Amal wajib baris lagi awak. Zahir batin jaga tak lagi. Makan minum jaga tak lagi. Gerak-geri jaga tak lagi. Zahir batin. Tapi siapa masih nak beri, dia beri. Dia pilih.
Tapi dia beri pula tak sama kita belajar ni. Tak sama. Kita diri orang lain diri hak tinggi lagi. Kita tengok hak dia tinggi tu ngaji tak lama mana. Tapi dia tengoklah. Ngaji pondok ni ilmu fardhu ain tu clear lah. Tunggu tengok pada amalan pula. Ilmu banyak, amal kurang. Tunggu dak pilih seumpama tu. Dia walaupun dia baru ngaji, ilmu dia cukup-cukup tapi amal dia sungguh-sungguh. Mana tu atas pilihan guru. Kalau kita minta aja amal-amal wajib macam mana? Sesat. Nak jawab sesat? Berani jawab sesat? Oh, tu guru. Saya amal wajib beres. Kambak lalu berkali. Tak, kita ni kelas umum ni. Orang ada macam-macam. Dia mari latar belakang macam-macam. Keluarga, kawan-kawan ada hak macam-macam. Dia akan kondeng macam-macam lah. Kalau mengaji fardhu ain dia akan kondeng macam-macam. Tak apalah. Kita tak usah duk carilah. Kadu tu marah dia pula. Kita tak apalah. Awak tinggi dah. Saya nak asah ya. Nak ngaji fardhu ain, kemah ilmu, kemah amal, tunaikan tanggungjawab dengan keluarga dengan sempurna. Kemudian kalau Allah nak beri ada rezeki bahagian maqam kedudukan, terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam saya biasa sebut itulah. Tunggu saya biasa pesan, waktu serah kepada Allah. Tapi kalau kita cinta kepada aulia-aulia illah, kita cinta kepada muqarrabin, orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kurang-kurang saat dekat nak mati, Tuhan pelenyapkan hati kita. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan boleh seseken, 2 seken dekat nak mati, naik makam fana pun serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rezeki. Ada gitu je. Tapi jangan duduk gopoh, jangan duduk jelang orang panggil. Kita jangan duduk nak lakoh-lakoh hukum syariat, jangan. Lepas tu duduk nak kata ni bila nak naik makam ni syariat, itu orang panggil orang sangat jahat adab. Dia duduk makam syariat pun, dok naik makam pun, siapa yang tu? Allah Taala yang tu. Lepas tu kata mung ni bila? Ada orang panggil apa ni? Orang yang nak mempertikaikan susunan Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk tahap, duduk kemah syariat, amal ilmu Tuhan letak kita sini. Alhamdulillah. Bila mung kita duduk gini ni, mari daripada aturan siapa? Aturan Allah. Kamu siapa nak petikai aturan Allah Subhanahu wa taala? Itu dia. Ini orang sangat jahat adab. Ini hak biasa ni. Dia kata dia tinggi dengan Tuhan, dia petikai hak susunan Tuhan. Lepas tu serah kepada Allah. Kalau ada bahagian. Yang penting syariat jaga molek. Bab pegangan kita, bab fiqh dan bab tasawuf kita. Lepas tu kita ni muka surat 4, minggu depan surat 8 pula. Tadi muka surat 8 dah. Minggu depan surat 8 pula dah. Muka surat tak gerak. Mana? Terutama sekali orang perempuan. Dia halus, jiwa dia halus. Dia mudah ni, mudah tertarik dengan tawaran-tawaran dan mudah takut dengan ugutan-ugutan. Tak ada makrifat lagi ni, tak sampai ke dalam tak ada makrifat. Awak semayang tuan tak terima. Takutlah. Dia bunyi tak ada makrifat. Ni tak sampai ke dalam, tidak menjiwai ke dalam ni, tidak merasai ke dalam ni. Awak tak makrifat, tuan tak terima semayang awak. Mulalah takutan. Ikut lalu. Apa sen ni lah telefon. Ni telefon dia kata ada hutang tak bayar, ada tertonggok. Begiang. Kena lalu. Tahu tak ni? Haji tak orang telefon. Ada hutang tertonggok lah. Ini panggilan daripada bala poli, panggilan daripada custom, panggilan daripada Tok Hakim. Tok Hakim pun main telefon dia ni. Jangan main Tok Hakim dia ni, dia telefon. Tok Hakim pun telefon. Bunyilah kata nanti kena takak sampai warung tangkap apa. Takut tang lalu dah. Faham tak? Siapa mudah kena? Dengan tawaran-tawaran boleh hok ni, akan boleh banyak ni, tapi kena masuk duit 1,000. Boleh ni banyak ni 100,000 ni. Siapa biasa yang kena? Tu hak tawaran, hak ugutan. Kalau tak bayar, keluar warung tangkap sebab ni panggilan daripada pejabat hakim.
Oh, jadi hakim telefon. Syait takut. Ni. Biasanya orang sasaran dia orang perempuan. Ni sama juga. Hak sasaran dalam bab ikut kami lah. Hak duk ngaji-ngaji tu ndak apa ke Tuhan. Dah. Adapun saya tu, hati saya tu bersama dengan Allah. Oh, dia ayat gitu benar. Dah siapa guru awak? Saya berguru dengan Allah pukul 3 pagi. Sedap bunyi tu. Tapi yang ikutnya siapa ke apa ramai? Kan? Atau beringatlah. Sebut semua. Sebab memang mari macam-macam. Oh ni duk royak gini, oh ni duk royak gini. Royak kata anak dia, anak-anak jadi isim lah, jadi apalah. Nak buat macam mana ni? Betul duk jalanan dia ni. Tanya ustaz-ustaz lain nampak sebersalah. Betul ke duk dibawa tu? Kata betul pun tak, kata tidak pun tidak. Sebab orang ni takut nak sebut salah ke apa ke. Sebab nanti siapa kata salah? Ustaz tu kata salah. Dia pun pelaga pula. Ustaz tu kata betul ke? Tidak berani nak kata betul. Dia nampak dah salah. Tapi tak berani nak kata salah. Sebab kadang-kadang orang ni mempergunakan. Dia ni kata salah. Jadi dia ada macam-macam. Terutama sekali Terengganu kita ni. Kita ngaji sifat 20. Kita ngaji bab semayang. Kita ngaji bab sifat hati fardu ain kepada kita. Mula daripada taubah tu lagi ni. Kena ngaji molek. Kemudian kita kena atur molek. Tapi nak bertaubah pun kena ada ilmu molek pula. Saya ni jumpa macam-macam. Saya qada semayang. Dah qada semayang, qada. Lepas tu saya qada je dia kata. Lepas tu kiraannya banyak ke tak? Tinggal. Tak ada banyak mana. Lepas tu qada nama mana? Lama dah. Lepas tu biar kata dia. Tak apalah, biar lebih pun tak apa. Kata kena belajar molek kata. Kalau di anggaran kita cukup dah, tebang nak buat juga haram serta tidak sah. Kan ada ustaz mengajar kan kalau lebih jadi pahala sunat kan, itu terlebih. Bukan sengaja buat lebih. Jangan apa molek ni. Tapi lebih ke kurang ke itu anggaran, bukan kita tahu tepat sebab itu benda lama. Jadi di anggaran kita contoh ni bab qada semayang ni banyak orang tu bab qada semayang. Lepas tu saya memang tekan bab qada semayang. Tapi kok mana saya tekan belajar dulu qada tu kemudian. Seruat sama dah. Qada semayang ustaz, belajar dulu. Dah semayang kat saya warna lama-lama ni, belajar dulu. Betul akidah dulu. Betul semayang bang dulu. Nak qada semayang kalau akidah salah. Nak qada semayang macam mana kalau semayang pun tanpa ilmu. Belajar dulu. Lepas tu qada belajar dulu. Belajar bab akidah, belajar bab fiqh semayang, belajar ilmu tasawuf, tajuknya taubat. Jumpa situ. Nanti. Tapi nak dengan ilmu, jangan nak qada buta-buta itu jangan. Saya tak pernah ajar gitu. Tapi memang saya tekan qada, tapi saya tak pernah qada tu semata tidak ada. Yang pertama belajar. Lepas tu saya nak qada macam mana? Belajar dulu. Kena ada ilmu dulu. Nak ijtihadnya macam mana apa semua. Ni hak timbul dia buat anggaran. Letaklah ni letak. Dia ada 100 waktu yang ditinggalkan. Ni anggaran. Ni anggaran. Anggaran dia macam-macam anggaran. Ada orang-orang kena haid, ada orang kena nipah. Dia anggaran waktu. Orang puan dia biasa anggaran waktu. Dia kira lah. Dia kalau dia haid dia berapa puluh tahun. 40 tahun haid dia. 40 tahun. Orang puan. Haid 40 tahun. 50 tahun. 40 tahun oh. 40 tahun dah capur umur 10 tahun. 50 dah. 40 ke 50. Gitulah. Lepas tu perangai dianya memang kering satu waktu dia senyum. Ada satu waktu dia senyum. Relax dia. Kering dah kan? Relax je. Lepas tu nanti waktu akan datang bawa saya mandi, bawa saya semayang. Satu waktu dia tinggal. Lepas tu sebulan satu waktu. Setahun 12 waktu. 40 tahun? 40 tahun. 480 waktu. Gitu. Letak 500 waktu. 500 waktu 100 hari. 500 waktu 5 semayang. 100 hari letak ni anggaran. Okey. 100 hari 500 waktu. Qada kan sampai tahap tu berhenti.
tiba-tiba hak di ilmu Tuhan ni, hak hakikinya 400 je, bukan 500. Patut baki 100 tu mana? Boleh pahala sunat. Hak tu kata boleh pahala sunat tu, kau tak lebih tu. Bukan kita sengaja buat. Letak 500 ni kan jadi 600 kan, tapi kita kata 500 ni tak kurang dah. Takut-takut kan di masyarakat akan dibentang belaka buku catatan tu. Ada lagi 1 waktu lagi ada lagi ni. Nak macam mana tu? Perbanyakkan sembahyang sunat. Tu je jalan. Suka saya kata setakat 500. Bimbang takut kurang, perbanyakkan sembahyang sunat. Dah sembahyang sunat boleh cover kok kurang. Kurang tu bukan salah kita dah, salah kiraan. Lepas tu boleh cover. Bolehlah cover, boleh tapung. Banyak mana? 70 rakaat sunat boleh tapung 1 rakaat fardu yang tak cukup kira tu. 70 rakaat sunat 1 rakaat baru boleh tapung. Jadi kalau subuh kena 140 rakaat. Kalau zuhur kena 280 rakaat. Oh banyak. Tu katanya kena banyak main sunat. Kena banyak main sunat. Ni contoh. Jangan pakai nak apa gedah nak qada gitu, jangan. Kena belajar dulu molek. Mana kita kena apa? Kena apa panggil? Kena berangsur-angsur. Jangan doa ajalah. Ajalah minasyaitan. Gopoh tu daripada syaitan. At-tamanni minallah. Tamanni ni panggil apa? Panggil berangsur apa? Cermat apa panggil? Dia gopoh, satu lagi apa? Gitulah, gopoh daripada syaitan. Ni hak. Panggil. Tak gopoh, gitu. Panggil cermat lah. Mana kena steady. Slow and steady, ke apa? Gitu. Mana kena sikit-sikit belajar. Belajar fardu ain, lepas tu atur sikit-sikit. Gitu je lah. Kan ada? Kita nak 3 tu. Tauhid, fiqh, tasawuf. Tasawuf pergi daripada bab taubah. Maknanya sampai peringkat dia. Ini cerita hak syariat kita ni agama. Ni syariat. Tanpa hak ni, tak ada. Dia ngaku dia tariqah ke, dia ngaku dia hakikah ke, tak ada. Tanpa ada syariat. Syariat Nabi SAW, Islam, iman, ihsan, tauhid, fiqh, tasawuf. Hak kurang-kurang qada fardu ain, ilmu aman. Amal tu lebih sukar daripada ilmu lagi. Tapi kalau ilmu pun tak cara, habis cerita. Sebab antara ilmu dengan amal, lebih sukar amal nak banding dengan ilmu. Tapi wajib dahulukan ilmu atas amal. Yang nak tekan ni cerita bab makrifah. Jadi hak sifat Allah ni kita baca semula minggu depan. Muka 4 bayar ke 18 daripada atas. Aku minggu depan salah sebut pula. Tadi boleh masuk 8. Wallahu a'lam.